بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita beberapa bahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebutnya ibadah, dia tidak lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap daripada amal saleh yang sabit daripada perintah melalui kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah, maka juga ibadah. Hanya saja ibadah itu terbahagi pada ibadah umum, ada juga ibadah khusus. Ada ibadah yang boleh kita menggantikan untuk orang lain, ada juga ibadah dilarang. Bahkan kalau dibuat juga tidak sah, kecuali atas khilaf di antara ulama-ulama. Yang sah seperti mana kita menggantikan haji umrah untuk seseorang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh menggantikan puasa orang yang telah mati. Syaratnya diwaris. Berkaitan dengan solat, itu dikhilafkan oleh ulama. Hanya diharuskan dalam mazhab Hanafi. Dan pendapat qaul yang dhaif, yang lemah dalam mazhab Syafi'i, sah, boleh dilakukan solat atau orang yang telah meninggal dunia. Syaratnya jangan sampai dia tak solat pula nak ganti solat orang. Mazhab Hanafi diharuskan. Dan ada juga ibadah yang hukumnya adalah bersifat khususiat, sifat khusus. Kenapa kita sebut sebagai khusus? Pada waktunya, pada bulannya, seperti mana ibadah puasa. Nak dibezakan ibadah yang khusus dengan umum, seperti manalah akikah dengan korban. Akikah itu lebih umum. Sebab apa? Tak terhad pada bulan, pada waktu, pada masa. Bila-bila boleh buat. 24 jam boleh buat akikah dan semua hidup. Semua hidup seseorang boleh buat akikah. Dia umum. Tapi kalau sekali ibadahnya korban, pada 4 hari yang haram kita puasa di dalamnya, termasuk dah 3 hari tasyrik, khusus pada bulan tersebut, pada hari ini saja. Kalau dibuat pada waktu yang lain, maka tidak sah walaupun nama korban. Hanya saja yang perlu kita ketahui di sudut tarbiyah. Dalam tarbiyah, para sahabat Nabi mengambil tarbiyah daripada Rasul. Sebab tarbiyah Rasulullah SAW hanya boleh diterjemahkan oleh para sahabat yang dekat dengan Nabi. Sahabat yang jauh-jauh dia faham secara zahir, tapi yang tahu makna secara maknawi, secara halus, hanya sebahagian sahabat yang betul-betul hampir dengan Nabi. Lebih-lebih lagi yang dah masuk Islam di Mekah lagi. Itu yang bezanya sahabat Rasul, yang tahu ilmu zahir tapi tak tahu ilmu batin. Ada juga yang tahu kedua-duanya. Kepada seperti mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tahu ilmu keduanya, zahir dan juga batin. Sehingga Sayyidina Ali mengambilnya. Hakikatnya ibadah itu ada 4, mana golongan yang beribadah kepada Allah. Yang paling rendah nama ibadah, orang yang melakukannya beribadah, tapi yang paling rendah itu adalah seseorang yang ibadah hanya sekadar harakat, bergerak-gerak. Kalau dia solat, dia bergerak, lagi banyak bergerak, lagi banyak penatnya. Dia solat malam sebab dia mengejar jumlah. Akhirnya yang dia dapat itu adalah penat dia. Dia pun puasa
yang dia dapat lapar dahaga. Apa maksud solat tak dapat pahala? Puasa pun tak dapat pahala, tapi namanya ibadat. Paling mudah kata Sayyidina Ali. Naik atas satu lagi, iaitulah orang yang beribadah tapi dia mahu ganjaran dibalasi di atas dunia lagi. Makna wasilahnya adalah dunia. Seperti mana dalam hadis qudsi Allah berfirman, ada di antara hamba-Ku minta dunia melalui solat dia. Lalu Allah kata, aku bagi, tapi aku tak bagi ganjaran solatnya pahala di akhirat. Zero pahala di akhirat. Cuma dia dapat apa yang dia nak melalui wasilah solat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Ali kata seseorang yang beribadat dia nak dapat yang di akhirat. Kalau ditanya mengapa solat, sebab nak masuk syurga lah. Lalu dia pun solat kerana dengan amal solatnya melayakkan dia masuk syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun terima. Cuma dia tidak dapat ganjaran di atas dunia. Sebab kita kena tahu kasihnya Allah dalam satu-satu ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi di dunia dan juga di akhirat kalau betul ibadah kita. Ini kategori orang yang solat pada peringkat yang ketiga, iaitu orang-orang yang mana dia solat untuk dapat di akhirat seperti mana syurga, akan tetapi dia tidak mendapat bahagian di atas dunia. Kesan daripada solat berkat terlepas. Kesan daripada solat, hikmah di sebalik solat terlepas. Dan yang keempat, inilah hakikat orang telah beribadah kepada Allah kerana mahabbatullah, cinta ke Allah. Dan kata Sayyidina Ali, aku memandang inilah hakikatnya orang yang paling tinggi derajatnya dalam beribadah kepada Allah. Aku tidak melihat yang lain. Maknanya seseorang yang beribadah kerana cintanya kepada Allah, tanpa melihat dunianya, tanpa melihat syurganya, tanpa melihat apa pun. Dia beribadat bukan sebabnya terakutkan neraka. Dia beribadat bukan juga sebab nak masuk syurga, tapi dia nak dapat Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hamba-Ku yang beribadah kerana cintakan aku, dia hanya mahu aku dan dia tak nampak yang lain, maka aku berilah ganjarannya di dunia dan juga di akhirat, termasuk diriku juga aku berikan padanya. Apa maksud di sini? Apa saja Allah Subhanahu Wa Taala pada redha-Nya, pada rahmat-Nya diberikan kepada hamba tadi. Jadi ini kata Sayyidina Ali, pada hakikatnya orang yang beribadah kepada Allah sebab berpegang hadis sahih, Nabi bersabda, betapa ramainya orang yang berpuasa tetapi yang mereka dapat lapar dahaga, dia tidak dapat pahala. Betapa ramainya orang yang solat tapi yang dia dapat adalah kelelahan, kepenatan daripada solat. Dia berdiri rukuk sujud, bangun lagi berdiri rukuk sujud, tapi kata Rasul, dia tidak mendapat ganjaran pahalanya. Lalu kata Sayyidina Ali, itu yang aku maksudkan orang yang paling rendah beribadah, yang tak dapat apa-apa. Dia hanya ada harakat, gerakan, tapi dia tidak mendapat pahala daripada Allah. Bagi Sayyidina Ali, ini adalah satu ibadah yang tidak memberi manfaat. Ini ilmunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu usul dari ibadah. Lalu setelah Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kita ibadah solat, Allahumma fardukan kepada kita ibadah puasa. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, kita hanya puasa 3 hari setiap bulan. Tahun yang pertama hijrah. Tahun yang kedua hijrah sama, 3 bulan pada setiap 3 hari pada setiap bulan. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa tersebut, memantapkan puasa itu dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Usul ayat ini adalah Allah menetapkan bila dah sampai ke Madinah diwajibkan dan terus hukum wajib puasa 3 hari pada setiap bulan. Ayat ni bukan puasa Ramadan.
Ayat puasa 3 hari pada setiap bulan dan wajib. Jadi 3 darab dengan 3 darab 12, maknanya sampai dapat 36 hari. 36 hari itu sama dengan 360 hari mengikut jumlah hari dalam kalender Islam. Oleh kerana itu kata Rasul, barang siapa yang puasa 3 hari pada setiap bulan, dia dapat pahala puasa setahun. Masuk tahun yang ketiga hijrah, masih puasa yang sama. Masuk yang tahun yang keempat, puasa yang sama. Masuk tahun yang kelima, baru puasa Ramadan. Ayat tu juga cuma diturunkan oleh Allah ayat seterusnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila bihi Quran. Setelah beberapa tahun, mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun turun. Setelah beberapa tahun barulah turun Syahrul Ramadan alladhi, beberapa ayat seterusnya. Dan pada awal puasa Ramadan terasa berat. Disebabkan apa? Sebab kita perlu puasa minal ajmah ilal ajmah, gelap ke gelap, dan tidak ada sahur. Seseorang yang mana pada malam tersebut dia dah tidur, bangun, belum masuk subuh, belum lagi fajar sadiq itu menyingsing, tapi diharamkan baginya makan dan minum sebab dia dah tidur. Lalu bila dia nak makan tengah malam tu, ataupun isyak tu dia makan dengan niat untuk puasa besok. Ada sahabat Rasulullah balik daripada masjid, balik tanya isteri dia, ada tak makanan yang boleh aku makan malam ni? Isteri dia kata ada, tapi tengah masak. Dia menunggu-nunggu, tertidur dia. Bila tertidur, makanan dan masak haram, tak boleh makan. Itu syariat. Itulah minal ajma' ilal ajma'. Ini nama masuk ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang dulu puasa. Orang dulu ni kata Abdullah bin Abbas, Bani Israel, Yahudi, Nasrani, mereka berpuasa minal ajma' ilal ajma', isyak ke isyak. Lalu kita pun pernah puasa begitu, isyak ke isyak. Itu yang kama kutiba alal ladzi, seperti mana orang sebelum ni berpuasa. Tapi lepas tu orang Yahudi, Nasrani memangsuh ke ibadah puasa. Mereka dah tak ada puasa. Sampai hari ni tak ada puasa. Tanyalah kawan kita yang Kristian, ada tak you berpuasa? Bulan Ramadan pun dia tak kenal. Padahal syariat bulan Ramadan itu syariat umat Nabi Musa dan juga umat semua Bani Israel. Tidak pernah mengenal Masihi. Sebab Masihi ini wujud setelah Isa dikatakan disalib, dia dah mati, bermulalah Masihi. Itu maksud Masihi itu Nabi Isa dan nisbah ke Isa, tak wujud. Lalu dulu Yahudi pun berpegang dengan 12 bulan kalender Islam, sebab itu kalendernya para Nabi Rasul. Mereka pun berjalan dengan Ramadan, masuk Ramadan puasa. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Rasulullah ini terpaksa dan meneruskan puasanya. Bila boleh buka puasa? Bukan maghrib, isyak. Ajmah itu isyak, bukan waktu maghrib. Bahkan sahabat Rasulullah tu belum lagi masuk waktu malam, pingsan dulu. Pingsan. Menahan lapar dahaga, ya tu takrif puasa. Tapi kalau tak tahan sangat, jatuh pingsan. Mungkin mula-mula dah pitam, kelaparan yang kersangatan, mungkin dia buat kerja, pingsan. Bukan seorang sahabat Rasul, bahkan beberapa orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah agar Allah ringankan dan tak samakan puasa kita macam umat dulu. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahawasanya boleh bermulanya puasa melalui terbitnya fajar sadiq dan diperbolehkan untuk makan sebelumnya. Kemudian pula apabila terbenam matahari, makan. Akhirnya kita berpuasa begitu ringanlah sebab kita boleh makan. Lalu kata Rasulullah, tasahharu, hendaklah kamu bersahur sebab sahur ada barakah.
Waktu sahur barakah, makan sahur barakah. Bahkan kata ulama, waktu itu ada 3 barakahnya. Waktu kita makan waktu itu ada barakah atas makanan yang kita makan, walaupun tak banyak, kesannya kenyang sampai ke malam. Barakah. Itu yang bila kita buka puasa, kita memang nampak hidangan banyak, makan sikit-sikit dah kenyang dah. Berkat. Bahkan kita makan apa waktu sahur sikit-sikit, boleh menahan lapar dahaga. Berkat pada waktu tu. Tu yang kata ulama, kalau boleh sahur biar waktu hujung, sebab waktu hujung tu yang paling berkat, besar berkatnya. Cuba kalau kita sahur pukul 12 tengah malam tu, pukul 3 pagi ke, 3 pagi dia sahur, 3:30 dah buang apa dalam perut dia. Lepas tu dia tidur. Isteri pun panggil, bang bangun untuk sahur. Aku dah makan dah. Dia lupa dah buang balik dah semua. Bangun sembahyang subuh, lepas tu pukul 8, pukul 9 dia dah sakit perut dah. Perut dah masuk angin. Bukan dah perut dia keroncong, dah disko dandut. Betul. Angguk tu pengalaman lah tu. Mulalah dia pun menyesal. Tu yang kata Rasulullah, bersahurlah kamu. Kalau kamu tak mau makan, paling kurang minumlah seteguk air. Sebab Nabi kata berkat kat situ. Berkat tu, jangan kira banyak sikit apa nak makan, tak. Apa saja kata Nabi, walaupun seteguk air kosong, Nabi lebih memandang berkat daripada apa yang kita nak makan. Kalau akhirnya puasa kita teringat kepada Allah, sampai hari ini tak diubah. Dah selesai dah, ubah tu dah selesai dulu dah. Kita tak berlaku perubahan sebab kita tak hidup pada zaman Nabi. Yang cerita dalam peperangannya Badar dan juga Uhud memang berlaku pada bulan Ramadan, tapi bukan puasa Ramadan. Puasanya 3 hari pada setiap bulan tu, bukan cerita Ramadan. Banyak ustaz kita kata memang betul bulan Ramadan diperintah untuk berpuasa, tapi pada tahun yang kedua, tahun yang ketiga, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, belum lagi puasa Ramadan. Sebab kata Imam Ibn Hajar, tahun yang kelima hijrah baru puasa Ramadan. Sebelum tu adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan apa kaitan dengan Badar dan juga Uhud? Sebab berlaku pada bulan Ramadan, dan berlaku dengan 3 hari puasa tu, mesti puasa juga pada bulan tu. Sebab berlaku lama, lebih sebulan. Kisah yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala mahukan jalan kemudahan buat kamu, dan Allah tak mahu kamu susah dalam ibadah puasa. Maknanya ini atas hukum ad-darurah, terpaksa berbuka atau terpaksa kena makan. Darurah, bukan sengaja nak makan. Satu kisah dalam satu musafir, ini dah masuk puasa Ramadan, bukan cerita 3 hari. Para sahabat Rasul kelaparan, sebab memang puasa Ramadan terlalu lapar. Ada yang jalan jatuh, seorang demi seorang. Bagi seorang sahabat Rasul report, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami telah jatuh kerana tidak tahan lagi, kerana mereka berpuasa, ya Rasul. Tu Rasulullah SAW perintah panggil mereka semua. Rasulullah minta air, Nabi minum. Rasulullah kata, kamu lihat aku minum. Lihat ya Rasul, minum. Dan Nabi minum waktu tu lepas asar. Mengapa agaknya? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau sekiranya kamu memang perlu berbuka puasa, nanti ganti lepas tu. Nabi memulai. Oleh kerana itu, Nabi pernah meninggalkan puasa Ramadan kerana nak bagi tahu umat dia. Satu hadis, sehingga Imam Ahmad mengunggulkan hadis ini, disunatkan berbuka puasa ketika musafir. Imam Ahmad punya fatwa. Tapi kalau tak lapar dahaga,
masih sunat buka puasa sekali selagi mana dia musafir. Tengoklah dia musafir jarak bagaimana, apa dia naik kat mana dia pergi. Kalau dia musafir sekadar selayang ke Tanjung Malim, tak perlulah buka puasa. Imam Syafi'i mengunggulkan hadis bulan puasa juga. Sahabat Rasulullah minta izin, ya Rasul, ada di antara kami terlalu lapar, jatuh ya Rasul. Nabi kata, aku perintah bagi mereka buka puasa. Nisbah yang buka puasa pada hari itu boleh dikatakan, kalau ada 100 orang, 99 orang buka puasa. Ada seorang sahabat bernama Abdullah tak buka puasa. Nabi teruskan puasa. Lalu Imam Syafi'i berfatwa, barang siapa yang masih boleh ada kekuatan untuk teruskan puasa, maka lebih lagi afdal untuk teruskan puasa, kerana dia berpegang pada hadis Rasul dan juga sahabat tadi. Kalau sekiranya perbuatan sahabat itu salah, nescaya Nabi kata kamu perlu berbuka puasa, aku tidak mengapa. Tapi Rasulullah SAW tak mengatakan apa-apa atas Abdullah tadi, sehingga dia boleh terus puasa, yang lain berbuka. Tapi Imam Syafi'i mengunggulkan hadis ni bahawasanya afdal teruskan puasa ketika musafir kalau ada kekuatan. Tetapi kalau sekiranya memang tidak ada kekuatan, maka jangan, berbukalah. Hanya saja kesilapan orang akhir zaman dalam berpuasa adalah, tak kalau mana dia memang nak musafir besok, maka dia tak mau sahur. Apa aku nak sahur, aku memang takkan puasa sebab aku nak musafir jauh. Salah pada syarat. Seseorang perlu dulu sahur lah, lepas tu niatlah puasa dulu. Di tengah perjalanan betul-betul dia nak berbuka puasa, pula buka puasa. Dia perlu terlebih dahulu berpuasa, sebab ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, barang siapa yang berpuasa dan dia perlu berbuka, makna menunjukkan bahawasanya kena puasa dulu. Kena puasa dulu. Bahkan seseorang yang sakit sekalipun, dia kena niat puasa sekalipun. Dia kena niat berpuasa untuk dapat pahala puasa dia. Mana tahu dia memang sakit, tiba-tiba dengan berkat dia berpuasa, hilang sakit dia. Dia boleh berpuasa sampai ke malam. Jadi dia kena teruskan puasa. Kecuali kalau sekiranya kata ulama confirm memang tak boleh puasa, maka orang ini kena bayar fidyah sebelum masuk Ramadan lagi. Kena yakin tahun ni boleh puasa tak bapak? Bapak tak boleh puasa, maka sebelum masuk Ramadan yang pertama, bayar fidyah dia sebulan. Ini confirm tak boleh berpuasa, seperti mana orang stroke ke, orang terbaring lumpuh ke, air masuk, ubat masuk, lama, bulan-bulan. Ini kena terus bayar fidyah. Jangan tunggu habis Ramadan, sebab dah confirm. Orang yang tak confirm, dicuba dulu, hari tu tak dapat puasa, kena makan ubat, nak kira dah satu hari fidyah buat dia. Itu kaedah pengiraan. Kita silap kat situ. Salah satu silapnya sebab soalan tu sampai kat kita. Sebab orang tu tak mau puasa sebab dia akan berbuka puasa. Buat apa nak puasa? Tidak, dia kena teruskan berpuasa dulu. Sama lah kes kita waktu kita PKP tu. Walaupun hadnya jumlah 50 orang, tetap wajib datang. Bila dah sampai ke pagar, dah ditutup, kata dah tak boleh masuk, maka tak wajib lagi pergi sembahyang zuhur. Yang salah kita 50 orang solat zuhur kat rumah lah, tak pergi, hukumnya berdosa besar. Dia kena pergi dulu. Sebab apa? Sebab kita bermukim solat fardu Jumaat wajib. Itu hukum mani', tertahan. Tak boleh nak kita solat Jumaat yang wajib tadi, maka hukum dia akan gugur. Solat zuhur dia menanggung dosa, tak menanggung dosa. Pemerintah pun tidak, sebab kembali pada hukum maslahat ummah. Itu ada dalam qawaid fiqhiyah. Tak boleh sengaja duduk dalam rumah, kalau datang pun confirm tak dapat masuk. Cuba datang pukul 11, confirm masuk. Ataupun datang belakang saya, confirm tak masuk. Saya datang lambat-lambat.
Dia mestilah buka sebab kita nak khutbah, tidak siapa nak naik. Lagi satu, kita ada kunci. Itu ikutlah belakang. Jadi itu salah satu hukum yang perlu kita ketahui. Lebih-lebih lagi puasa Ramadan. Oleh kerana itu kata ulama, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita puasa Ramadan, tidak lain kerana 11 bulan hati kita ni macam-macam pancarubanya, dan kita tak pernah nampak warna pada hati kita. Bila kita berpuasa, maka kembali untuk mencerahkan, kembali untuk mencernihkan hati tadi dengan puasa. Oleh kerana itulah dalam riwayat disebutkan puasa itu adalah nur. Puasa itu kembali nak memberi cahaya dalam hati seseorang. Dalam tasawuf mengajar kita, setiap daripada bahagian ibadah-ibadah, dia ada fadilat yang akan kita dapat di akhirat. Muraqabah itu maksud merasai sungguh Allah Subhanahu Wa Taala melihat dia di atas dunia, tapi di akhirat benar-benar Allah melihat dia, dan dia melihat Allah. Muraqabah dia bertukar menjadi musyahadah. Oleh kerana itulah kata ulama, bila kamu solat, kamu membina muraqabah, merasai ta'budallaha ka'annaka tarahu, seperti mana kamu melihat dia. Dibina melalui solat. Tapi apabila kita membina ni ibadah puasa setelah solat, membina musyahadah, makna berpeluang melihat Allah kerana puasa. Itu yang hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada orang yang beribadah akan masuk ke dalam syurga melalui nama-nama pintu ibadahnya. Pintu solat, pintu zakat. Kemudian Nabi menyebut pintunya puasa bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu masuk pintu orang yang terus melihat Allah. Rasulullah bercerita nama-nama pintu. Lalu kembalilah kepada orang yang telah ditawarkan oleh Allah untuk masuk mana-mana pintu. Dia ada 8 pintu besar. Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan, wahai hamba-Ku, pintu mana yang kamu nak masuk, silakan. Ada 8 pintu besar. Mengapa? Sebab dalilnya kata Rasul, barang siapa yang setelah berwuduk lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka terbukalah 8 pintu syurga buat dia. Kata ulama, pintu-pintu ibadah yang besar-besar tadi ada 8 semua. Lalu agaknya kita nak masuk pintu yang mana? Hanya satu pintu saja. Pilih daripada 8 pintu. Waktu tu kita tidak tahu nak pilih yang mana, melainkan tanya ulama. Wahai ulama kami, sebab ulama kita akan tanya dunia dan akhirat. Kita kenal dia, kita mungkin berada dalam jamaah dia. Wahai ulama kami, seperti mana kau berfatwa kepada kami di atas dunia, maka fatwalah buat kami di sini. Allah memberi tawaran kepada kami untuk masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu. Kami nak masuk pintu mana? Dan ulama pun bertanya, adakah kamu mahu terus makan? Kamu nak terus ke istana? Kamu nak terus merasa nikmat dengan syurga? Ataupun kamu nak terus memandang Allah dulu? Lalu mereka menjawab, kami nak melihat Allah. Masuk pintu Ar-Rayyan. Terus. Itu maksud dia. Ulama menjawabnya. Adakah seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri hanya pintu solat saja? Ya, ada. Agaknya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memilih solatnya berbanding ibadah lain. Ibadah lain sah, cuma berdasarkan tawajuh, khusyuk, tawaduk, faham dengan apa yang diamalkan, mungkin Allah memandang solat dan Allah sediakan pintu solat. Lalu ada juga orang yang Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan pintu zakat ni kerana dia lebih tawajuh berbanding solat dan juga ibadat yang lain. Itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita untuk beribadah dengan ibadah salat, kemudian mewajibkan kita dengan ibadah puasa,
Pada bulan Ramadan tidak lain melainkan untuk kita mengenal zahir dan batin kita. Kita berpuasa menahan lapar dahaga, itu zahir, belum masuk hakikat puasa. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada puasa bagi mereka yang berbohong, mengunjing, memfitnah pada bulan sedang dia berpuasa. Maknanya seseorang apabila berpuasa tapi dia berbohong, dia mengunjing, dia memfitnah, maka Rasulullah kata tidak ada puasa atas dia. Hanya ulama kita khilaf berkaitan dengan hadis ini. Ini hadis sahih. Ada ulama kata tidak sah dan wajib ganti. Ada ulama kata puasanya sah, cuma tak ada pahala. Sah, tak ada pahala. Sebagai ulama kata sah dan wajib ganti, tidak sah. Mazhab Daud Al-Zahiri dia kata orang yang puasa tapi dia bohong. Ini bohong maksudnya bohong yang memang sengaja bohong lah. Bohong yang tak sepatut bohong, dia bohong lah. Sebab ada juga bohong yang boleh dalam syarak. Pada sebahagian pada syarak diizinkan berbohong. Seperti mana contoh di bulan Ramadan, kawan kita ni minat betul nak bersukan, lalu kita pun tengok gila sangat, lalu kita pun bohong lah. Kita punya dewan tu sekarang ni dah tutup bulan Ramadan, padahal terbuka je. Tak payahlah pergi. Contoh nak tarbiah dia agar dia lebih datang. Sebab kita tanya mengapa kau tak datang surau? Dah penat pergi sukan petang-petang. Tu kita kata dewan dah tutup dah, pergi ke masjid pula, pergi ke surau. Maka bohong di situ kata ulama masih diharuskan pada syarak. Ini bohong terbiah. Itu pun siapa yang pandai bohong lah. Kalau tak pandai, janganlah. Itu contohlah. Tapi kata ulama, yang Allah Subhanahu Wa Taala memandang puasa yang batiniyah tu. Puasa batiniyah tu ada 7. Apa maksud 7? Dia perlu berpuasa pada anggota tubuh badannya. Dia perlu berpuasa pada pemikirannya, hatinya, jiwanya, hawa nafsunya, syahwatnya, emosinya. Itu batiniyah. Bahkan ini lebih dipandang sebab ini puasanya para Nabi Rasul dan juga para sahabat mereka. Nabi Isa ada Al-Hawariyun jadi yang puasa macam ni. Bani Israel yang puasa begini, di kalangan orang-orang saleh, wali-wali yang kemudian dipilih jadi Nabi untuk Bani Israel. Sebab kualiti mereka puasa dengan cara yang Allah nak. Dia kena puasa pada pemikirannya. Maka kata ulama, didiklah pemikirannya agar tidak dia memikirkan sesuatu sehingga menyibukkan pemikiran tadi dengan apa yang difikirkan dengan ibadah puasanya. Sebab puasa tu menahan, lalu dia juga menahan pemikiran daripada kemasukan yang tidak sepatutnya, seperti mana perkara yang sia-sia, termasuk jiwanya, hatinya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, dia kata peringkat orang yang berpuasa paling tinggi adalah hatinya ni ada Allah dan tidak lain yang diingatnya. Itu pun puasa. Mengapa? Menahan daripada selain daripada Allah masuk dalam hati dia. Kita tak mampu begitu. Bolehkah? Saya pun tak boleh. Tak boleh. Mereka orang yang bersuluk je boleh. Dia bersuluk 40 hari, duduk dekat zawiyah dia, madrasah dia, pondok dia, duduk situ 40 hari, tak ada orang ganggu. Datang Tok Syekh hanya bagi ni amal ni, amal ni. Dia tak campur orang. Telefon pun tak tengok. Namanya dia bersuluk. Kata ulama, barang siapa yang masih pegang telefon dia bersuluk, itu bukan suluk kan? Pegang telefon. Tak boleh jadi suluk-suluk, tinggal tu semua. Macam kita mungkin boleh bersuluk lah, tapi mungkin setahun sebelum mati pun boleh. Ataupun semua dah settle, dah selesai, kita duduklah seorang-seorang suluk lah. Puasa secara suluk ni, itu puasa yang terbaik. Rasulullah adakah berpuasa cara begini? Seorang Nabi Rasul hati dia tak sama kita. Dia menguruskan duniawi untuk umatnya, tapi bukan untuk diri dia.
uruskan dunia untuk umat dia, sebab umat dia tak tahu nak uruskan dunia. Rasulullah dah ajar jaga. Tapi bukan untuk Rasul, sebab Rasulullah 100% jiwanya ke akhirat. Jiwa Rasulullah 100% ke akhirat. 1% dunia pun tak ada. Itulah hati Rasul. Bahkan itulah hati semua para Nabi Rasul. Kerana Allah dah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana kamu nak memandang dunia? Dunia ni tidak ada apa, buat Allah. Lalu bagaimana kamu nak mengambilnya? Buat Allah pun Allah tak mau. Allah mau akhirat. Jadi hatinya seorang Nabi Rasul ni akhirat. Dia ni mengurus ke umat. Jaga. Jadi puasa dapat kembali mengenal diri kita, sejauh mana iman kita, takwa kita, sejauh mana hawa nafsu syahwat kita, yang mana perlu kita jaga. Itu pasal ulama-ulama kita kata salah satu tarbiyah yang paling ringan pada bulan puasa, jangan dengar lagu, jangan tengok TV. Tarbiyah yang paling ringan, sebab berkaitan dengan mata. Tapi kat TV pun ada rancangan yang bagus-bagus, tapi tengoklah iklannya. Memang cerita tanyalah ustaz, bila mari iklan, keluarnya rambut syepo tu keluar. Begitu juga dekat radio, macam-macam lagu ada. Memanglah nasyid Ramadan, bulan yang suci. Dulu lah. Lepas tu marilah iklim search. Jadi kita kena puasa lah. Sebab benda tu masuk dalam jiwa dan hati. Lalu Allah tak berkenannya tu. Masukkan yang lain, masukkan Quran, masukkan selawat Nabi. Itu pun nama orang berpuasa Ramadan. Sebab itulah bila dia selesai puasa 11 bulan, nanti dia berjaya lah. Sebulan yang Allah tarbiyah. Sebab yang tarbiyah kita Allah. Dia tak sama macam orang tarbiyah. Kadang-kadang kita belajar 4 tahun baru nak selesai. Allah tarbiyah kita sebulan je. Itu pun kalau betul-betul sungguh-sungguh duduk dalam tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin. Zahir dan batin. Itu kaedah-kaedah tu kita walaupun orang awam kita kena buat juga. Tinggalkan apa yang nak dilihat, tinggalkan apa yang nak didengar. Banyakkan dengan kitab Allah, banyakkan dengan zikr Allah, khusus pada bulan Ramadan aja. Sebab kita mandang dosa kita ni yang banyak, yang kecil, yang besar. Lalu kita perlu memerhatikan ibadah puasa. Kerana Rasulullah kata dengan ibadah puasa mengampunkan seluruhnya. Sehingga pada malam Ramadan kembalinya fitrah. Itu yang kita pun Idul Fitri. Bukan Aid, tapi Aid. Aid itu kembali fitrah. Kalau Aid meraihkan fitrah, itu yang kita kena niat sahaja. Aku solat Aidil Fitri, jangan baca Aidil Fitri. Aidil Fitri itu yang lagu dan TV. Sebab dia tak tahu hukum. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk puasa dengan jayanya pada Ramadan. Dan lebih-lebih lagi atas doa Rasul, wa ballighna Ramadan. Maksudnya wa ballighna, yang pertama adalah Allah yang masukkan kita ke dalam Ramadan. Wa ballighna, dia pilih kita lalu dia masukkan ke dalam Ramadan. Wa ballighna juga yang tarbiyah zahir batin kita dalam Ramadan. Itu wa ballighna, bukan kita yang masuk. Kaedah tu salah. Kita tak boleh masuk Ramadan. Sebab Rasulullah SAW kata berapa ramai orang dalam bulan Ramadan tapi tak dapat apa. Sebab dia tak ada dalam Ramadan pada hakikat. Lalu bila kita sebut wa ballighna, ya Allah masukkan kami, mana Allah saja yang pilih dan masukkan kita. Macam orang kafir yang syirik ke Allah, mana mereka berada dalam Ramadan. Orang yang dalam bulan Ramadan puasa Ramadan, tarbiyah pagi dan malam, malam dengan qiyamul lail, itulah nama orang dalam Ramadan. Orang yang tidak ada dalam Ramadan, itu semua tak berminat mereka. Mereka lebih minat dengan duniawi. Itulah masuk wa ballighna. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.